Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita. Itulah nikmat kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini, bernafas dan boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling kita dan berita kematian yang mengejutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka yang telah meninggal dunia, merahmati mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Kerana kehidupan ni begitulah dia. Bila kita dengar berita orang pergi, nanti sampai waktu orang pula akan dengar berita kita pergi. Maka selama kita masih lagi ada kesempatan, yang mana kesempatan ini sebenarnya satu kesempatan yang dicemburui oleh orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Apabila datang kepada seorang itu kematian, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Tujuan apa kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarat, supaya aku dapat buat amal salih yang dulu aku tinggalkan, aku tak buat. Maknanya mereka yang dah pergi, baik lama dulu ataupun baru sekarang, setiap daripada mereka mengimpikan untuk berada di alam dunia, tujuan dia untuk beramal. Namun orang yang masih lagi hidup dan tidak lagi merasakan hakikat sebenar alam barzakh, sebab kita halanya ni hanya dengar je kan. Oleh kerana kita hanya dengar, laisal ilmal yaqin ka'ainil yaqin, bukanlah ilmu secara yakin pun, walaupun kita yakin tapi dia ilmu, masih lagi bersifat ilmu, tidaklah sama dengan keyakinan peringkat tengok dengan mata. Tahu benda tu tahu tapi tak tengok lagi. Nah, bila tengok tu Allahu Akbar, barulah kita rasa ketakutan yang sebenar-benarnya. Cuma lah ni mudah-mudahan dengan ilmu yang ada, yang Allah Ta'ala sebut kepada kita perihal keadaan orang yang telah pun pergi meninggalkan kita, maka kita mengambil iktibar dengan kesempatan kita yang masih ada untuk Allah Subhanahu wa taala taufikkan kita beramal dengan amal yang salih. Kita tengok dekat skrin ada ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada segolongan daripada manusia waktu hari akhirat, kami datangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan di dunia. Tiba-tiba faja'alnahu haba'an manthura, dia jadi debu, ya seperti debu-debu yang berterbangan.
mana amalan tersebut sia-sia. Apa sebenarnya perkara yang kita nak buat balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Perkara yang paling utama, paling penting, paling kritikal. Tak ada yang ni tidak akan selamat buat selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala pesan setiap hari Jumaat khatib baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Atau dalam bahasa yang lain, dalam keadaan kamu menyerahkan diri kepada Allah. Kerana Islam bermaksud kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk kepadanya. Kita mengakui bahawa Dia Tuhan kita. Kita taat akan segala perintahnya. Kita melaksanakan yang Dia wajibkan dan kita tinggalkan yang Dia haramkan. Inilah yang kita cita-citakan. Husnul khatimah ialah meninggal dalam keadaan Islam. Siapa yang meninggal dalam keadaan Islam, Allah Ta'ala sebut, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa dia? Berita gembira, jannatin, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau orang tak beriman, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Apa sambungan dia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam. Itulah pembeza yang paling utama, yang paling kritikal, yang paling Allah Ta'ala akan semok. Dan itulah kita duk dengar daripada dulu-dulu pun, orang masuk kubur, orang kena tanya apa? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kadang-kadang kita pergi tempat jenazah ke kuburan, jangan kira tak imam baca talqin, orang hok duduk dengar talqin tu duduk okok atas kubur pun ada. Pasal apa? Dia tak ambil iktibar daripada sebuah kematian. Duk gelak ketawa di atas tu, duduk isap rokok, duduk sembang. Dia tak berasa bahawa kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada dia itu adalah kesempatan yang berjuta-juta lebih bernilai daripada emas dan perak, daripada seluruh dunia dan seisinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam surah Al-Ma'idah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Allah Ta'ala kata dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki harta kekayaan seisi bumi, seluruhnya dalam bumi ini adalah harta mereka, tak cukup dengan tu, digandakan pula sekali ganda. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an
wa mithlahu ma'a liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Lalu mereka berkehendak untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Harta kekayaan dia bukan lagi bilion, bukan lagi trilion. Kita nak sebut pun tak erti hak lian-lian hak mana. Terlalu banyak harta. Tapi bila berhadapan dengan azab Allah, Allah tak akan terima daripada harta kekayaan mereka. Kalau dia kata, ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka, aku akan tebus dengan harta kekayaanku. Allah Ta'ala tak terima. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak boleh lagi menyelamatkan aku harta-hartaku dan kekuasaan, pangkat, darjat, semuanya dah hilang. Yang boleh selamatkan kita di hari akhirat satu je, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu keimanan dan tauhid, bahasa kita, iman bukan sekadar beriman kepada Allah bahawa Allah tu Tuhan, tak cukup. Bersama dengan keimanan kepada Allah bahawa dia adalah Tuhan, ialah penafian atau kesucian seseorang individu daripada amalan-amalan syirik. Kalau dia kata Allah Tuhan dia, dia siap semayang lagi, keluar daripada masjid, dia pergi jumpa Tok Bromo, dia jumpa ahli sihir. Ahli sihir perintahkan dia buat amalan-amalan syirik. Minta dengan jin sekian-sekian, buat amalan-amalan khurafat. Dia semayang, tapi dia tidak melepaskan dirinya daripada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innahu man yushrik billah wa man yushrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan dengan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu, walaupun dia beramal, amalan tersebut akan binasa. Faqad habita amaluhu, binasa segala amalan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Dia beriman tak? Beriman. Dia semayang tak? Semayang. Dia buat amal soleh? Ya, buat amal soleh. Tapi dia tidak membebaskan dirinya daripada perbuatan-perbuatan syirik. Hancur segala amalan. Hancur segala amalan. Sebab tu kita, bila kita nak jaga iman, nak jaga tauhid, kita kena tahu apa yang apa yang membinanya dan apa yang merosakkannya. Tuan-tuan, ada orang mengucap la ilaha illallah, dia mengucap, tapi ucapan la ilaha illallah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun terbatal dek kerana terlibat atau terjebak dengan amalan-amalan yang syirik. Terbahaya. Bunyi beriman, tapi dia telah menjual agamanya. Dijual agama dia. Jual agama untuk apa? Jual agama dia kepada selain Allah. Minta doa, minta berdoa kepada selain Allah, adalah bertentangan dengan amalan tauhid dan menyalahi usul apa yang kita declare kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Fatihah.
Kalau kita tadabbur surah Fatihah tu, itu adalah gambaran kehidupan seluruh manusia. Perjalanan hidup dia. Dan apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia. Lalu seluruh isi kandungan Al-Quran, inti kepadanya duduk dalam surah Fatihah. Inti kepada Fatihah duduk dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dalam ayat tu pun kita kata, kalau bab sembah ni hanya Allah yang kita sembah. Kalau bab minta tolong ni, kalau minta tolong, tolong ambil air kat saya, tak ada masalah, tu tolong yang zahir. Tolong dia ahli kereta, tak apa, tolong yang zahir. Ni tolong yang bersifat gaib, yang minta tolong sifat ketuhanan. Tiba-tiba tuan-tuan buka berdoa, wahai fulan bin fulan, murahkanlah rezekiku. Siapa fulan bin fulan? Pergi ke telaga Mahsuri contoh, buat hajat dekat telaga, ambil duit siling campak, lepas tu taruh tangan, mintalah aku ni murah rezeki, dapat jodoh. Minta dengan siapa? Perkara tu kalau manusia buat, boleh membatalkan syahadah dia. Bila terbatal syahadah, tak ada makna bagi dia. Seluruh amalan, kalau kita buat kebaikan tapi tidak ada tauhid, ayat tadi lah, di skrin ada, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bawa amalan habis jadi debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah. Syurga ni milik siapa? Milik Allah. Neraka ni milik siapa? Milik Allah. Kalau kamu tak beriman kepada Allah, lalu minta syurga dengan Allah macam mana? Kalaupun dia beriman kepada Allah, lalu dia membuat kesyirikan, yang sama juga, sama hukum dengan tidak beriman kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Ta'ala kata apa? Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, faman asyraka bi, apa tu? Ana aghna syuraka'a 'ani syirk, faman 'amila syai'an asyraka bi ghairi taraktuhu wa syirkah, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang perkataan Nabi, makna dia, Allah Ta'ala kata, akulah yang paling tidak berhajat kepada rakan kongsi. Allah yang paling tak berhajat kepada rakan kongsi. Siapa yang buat amal, lalu dia mengongsikan amalan tersebut dengan sesuatu selain Allah, Allah Ta'ala kata, dia buat amalan, dia niat kepada selain Allah, buat kerana nama, buat kerana pangkat, buat kerana riak. Itu syirik yang tersembunyi, syirik tersembunyi. Kalau dia buat kerana patung berhala, kerana Tuhan lain selain Allah, dia sembah Nabi Isa, dia sembah, itu syirik yang nyata, syirik jali tu, syirik besar kita panggil. Allah Ta'ala kata, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maknanya Allah tak cara apa dia. Kalaulah seorang tu jaga tauhid, jaga akidah dia dengan benar, tuan-tuan, amalan sikit dalam kesejahteraan akidah tauhid, selamat lagi. Amalan banyak tapi
tauhid dia tidak tidak benar, maka amalan tersebut tak ada makna bagi dia. Ni tauhid ni barat, masya-Allah. Amalan sikit je. Hatta ahli maksiat tuan-tuan, ini bukan orang ahli ibadat, ahli maksiat, tapi dia tak terlibat dengan syirik. Maksiat dia hanya sekitar dosa-dosa besar. Apa beza dia? Ada beza kan? Maksiat ni benda yang berkait dengan melanggar hukum Allah, tapi tidak melibatkan Tuhan selain Allah. Dia bunuh orang, Allah marah, memang Allah marah, tapi dia bunuh orang, tak ada kaitan dengan ketuhanan selain Allah, tak terlibat dengan syirik. Dia berzina, dia minum arak. Ada harapan tak masuk syurga kalau dia beriman kepada Allah? Ada. Setelah dia masuk neraka, setelah dia diazab, dihukum, akidah dia yang selamat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan iktiraf dan Allah keluarkan dia daripada neraka, masukkan dia ke dalam syurga. Pasal apa? Sebab tauhid dia benar, cuma masalah dia buat maksiat. Ada pun orang yang tauhid dia tidak benar, dia terlibat dengan dosa-dosa syirik, minta doa dengan selain Allah, itu hak Allah. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Hak doa siapa dia? Hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hak doa hak siapa? Hak Allah. Siapa yang berhak untuk disujud? Hanya Allah. Siapa yang berhak untuk ditawakal padanya? Hanya Allah. Tiba-tiba dia pergi letak hak Allah ni pada selain Allah. Dia pergi doa di kubur-kubur keramat, minta dengan tuan kubur, hai Syekh Fulan bin Fulan, kurniakanlah aku rezeki, jodohkanlah anak aku gini-gini, minta dengan tu. Lalu dia minta dengan Allah, tu kita panggil bab lain, ya Allah dengan kemuliaan Syekh ni gini-gini, tu nampak juga ada tawassul, walaupun dari sudut syariatnya tidak dipanggil, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dak, dia memang dia minta betul dengan tu. Hei Syekh Fulan bin Fulan, ampunkanlah dosaku. Hei Syekh Fulan bin Fulan, murahkanlah rezekiku. Dia perbuatan tersebut jelas-jelas syirik, akan merosakkan ibadat dia. Kena jaga tauhid kita. Kena jaga tauhid kita. Ramai orang kadang-kadang istilah dia Tok Bomo, padahal dia tak reti nak beza antara rawatan Islam dengan ahli sihir. Dia panggil Tok Bomo berlaku. Ada Tok Bomo tu hak buat rawatan Islam, ada hak Tok Bomo ahli sihir. Tapi dia tahu dia kita berubah cara kampung, bahasa dia. Akhir sekali pergi jumpa Tok Bomo tu, Tok Bomo suruh buat amalan pelik-pelik. Ni kena sembelih ayam, potong paruh, potong kuku, melih pula dekat busuk, ambil darah dia begini-begini. Hak tu pula pergi kat kubur, ambil apa tu, kain balut mayat lah. Hak ni pula buat ayat apa tu, minyak pengasih, tak pengasih, macam-macam. Sihir. Orang ni pula pergi belajar silap, ilmu kebatinan. Tolak gitu, tolak begini. Tak payah pukul pun orang tu boleh rebah dah. Ilmu ke sihir? Ada seorang syekh, dia pergi tengok orang tengah berlatih silap gitulah, duk main silap. Orang nak pukul tak boleh, orang nak pukul tak boleh. Pukul terbang, nak pukul terbang.
Yang kata aku minta izin, aku nak test dia lagu mana. Oh dia muka tak ada orang nak buka tak boleh, beres. Saya tu pergi duduk depan, baca bismillahilladzi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiup. Terbang kawan tu. Muka syaitan. Mana ada kalau dari sudut ilmu Islam benda gitu mesti Nabi SAW baca dah nak pergi perang Uhud. Nabi perang Uhud patah gigi, pecah muka, kena ketuk dengan pedang, jatuh dalam lubang. Orang hampir bunuh Nabi SAW. Padahal Nabi nak bawa dakwah Islam kerja yang lebih besar daripada mana-mana kerja ni. Kalau meninggal Nabi, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam perang Badar, minta dengan Allah, ya Allah, kalau sekiranya engkau kalahkan kumpulan ni, engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ni. Besarnya kerja Nabi. Tiba-tiba tak ada lah pula Nabi pergi perang, orang nak pukul Nabi tu tak boleh. Tapi orang kita minat je ni ilmu-ilmu macam tu. Minat dengan tangkal azimah, minat dengan keris keramat, minat dengan macam-macam. Hari pula kalau ada orang ajar ayat-ayat pendinding macam-macam. Kalau betul baca ayat kursi, kalau betul baca dia pukul tak apa. Ada setengah-tengah tu tulis nombor je, nombor. Tulis dekat motor nombor sekian, selamat motor tu tak kena curi. Apa kaitan nombor dengan tu? Ada setengah tu tulis rumus, tulis huruf ha lah, mim, dal, tulis rajah lah sebagainya. Itu bukan ajaran Islam. Walaupun orang tu bawa perwatakan Islam, seandainya orang tu terlibat dengan amalan-amalan syirik, maka Allah Ta'ala kata, wa man yushrik billah faqad habita amaluh. Hancur, binasa amalan dia, walaupun dia buat amal banyak. Ni, walaupun dia buat amal banyak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, kita dah baca, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hendakkah kamu aku khabarkan orang yang paling rugi dalam beramal? Dia beramal tapi dia orang paling rugi. Siapa dia? Mereka yang tersesat jalannya di dunia, sedang mereka menyangka mereka sedang berbuat amal yang baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa dia mereka ni? Hak sangka dia buat baik dah, tapi Allah Subhanahu wa taala tak terima pun amalan dia. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan yang tidak beriman kepada hari pertemuan dengan Allah. Apa berlaku? Fahabitat a'maluhum, hancur, binasa amalan mereka. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, lalu kami tidak akan tegakkan timbangan untuk menimbang amalan mereka. Tak ada amal sikit apa tinggal. Allahu Akbar. Azan dulu lah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Baik, muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita dah tahu betapa kita takutnya kepada syirik. Syirik ni sebenarnya bahaya dia sebab dia ada 3 kategori. Pertama, syirik besar, syirik nyata. Yang kedua, syirik kecil. Beza syirik besar dengan syirik kecil. Syirik kecil ni dia menghapuskan amalan yang satu tu. Contoh syirik kecil riak tadilah. Siapa buat amalan, dia riak, maka dia telah berkongsi dengan Allah dalam sebab beramal tu. Okay? Dia kongsikan niat dia beramal dengan sesuatu selain Allah. Nama dia riak. Maka amalan disebabkan riak tu, amalan mana-mana amalan yang ada padanya riak, amalan tersebut tertolak. Tapi kalau syirik besar, bukan satu amalan tu je, seluruh amalan dia terbatal. Dia dah buat amal 60 tahun, tiba-tiba di saat akhir hayat dia, dia mengaku ada Tuhan selain Allah. Dia tak, mungkin dia tak sembah pun, dia tak pergi sembah pun. Dia kata apa? Mana-mana agama ni sama je. Yang penting kita buat baik je. Ataupun dia kata orang lain pun kalau baik masuk syurga juga. Seolah-olah Tuhan selain Allah tu pun Tuhan yang benar. Syirik tu
mengesakan atau mengakui adanya Tuhan selain Allah adalah syirik besar. Kalau 60 tahun dia beramal, tiba-tiba pada umur dia ke 60 tu, dia kata perkataan tersebut, habis semua amalan dia. Bahaya. Dan lebih bahaya lagi kategori ketiga. Kategori yang ketiga ni ialah syirik yang tersembunyi. Orang tak sedar pun benda tu syirik. Orang sangka betul ustaz awak ajar. Contohlah, tiba-tiba dia tak nampak rupa-rupanya sebenar tu perbuatan tersebut adalah berdoa kepada selain Allah. Hak tersembunyi ni hak paling bahaya. Hak orang tak nampak. Zahir punya kan nampak, tak syirik. Halu hak nyata memang orang itu belaka. Ni hak tersembunyi. Tersembunyi. Zahirnya kalau kita kata jangan buat gitu tu syirik. Ada. Tak ada orang pun. Bukan kita pergi semua patung berhala tu. Syirik yang tersembunyi. Mungkin dalam sudut i'tiqad dia nampak mengucap molek apa semua, tapi dalam hati dia ada i'tiqad ketuhanan selain Allah. Ataupun ada amalan-amalan yang zahir nampak seperti betul, tapi di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, unsur pemujaan kepada selain Allah. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari kesyirikan dan kekufuran. Berlindung dari kekufuran dan kesyirikan. Malah setinggi-tinggi atau antara manusia yang paling tinggi iman dia, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun minta dengan Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, padahal dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak cucu aku daripada menyembah berhala. Kalau berhala nyata tu, orang tahulah benda tu berhala. Tapi hak tersembunyi ni, dia tak mari dengan rupa patung berhala. Dia boleh mari mungkin dalam bentuk kita seru. Tok nenek. Orang zaman dulu kan ada minta tok nenek, minta dengan siapa tu? Dia boleh mari dalam bentuk berdoa ke, macam tak saya sebut tadi, kubur-kubur keramat. Tak nampak patung, nampak kubur. Kubur orang soleh pula tu. Orang soleh tu sendiri waktu dia hidup pun dia suruh minta dengan dia pun suruh minta dengan Allah. Tapi bila dia meninggal, orang pergi agungkan kubur dia. Lepas tu jadikan pula tempat berdoa, minta pula dengan tu. Orang pun kata, tu orang soleh tu. Betul lah dia tu hak mati tu orang soleh. Tapi apakah Allah suruh kita minta dengan dia? Tak. Tersembunyi. Hak kadang-kadang orang nampak macam okey, tapi sebenarnya tidak. Itu lagi bahaya. Sebab tu salah satu doanya ialah doa Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua, doa kita dalam zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Doa tu panjang, tapi kalau kita baca sekat tu pun dah sampai dah maksud untuk berlindung dari kekufuran. Okey. Dan Nabi juga
ada ajar satu doa untuk kita berlindung dari syirik yang kita tahu dan kita minta ampun kalau kita tak sedar, kita tersalah, tak sengaja melakukan benda-benda yang terlibat dengan syirik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesyirikan sedang aku tahu benda itu syirik, dan aku minta ampun pada apa yang aku tak tahu. Ini pun sama, saya baca tuan-tuan ikut. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bacalah doa ni. Kita sangat-sangat penting jaga keimanan kita. Walaupun amalan maksiat tu banyak, tapi kalau tauhid masih selamat, insya-Allah destinasi akhirnya syurga. Tapi walau amalan banyak yang baik, tapi tauhid dia tidak selamat, tauhid dia tercemar dengan kesyirikan, maka dia tidak akan dapat masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala kata, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang syirik, Allah haramkan dia daripada syurga, dan tempat tinggal dia adalah neraka, dan tidak ada penolong pun yang boleh membantu orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang paling besar adalah zalim pada hak Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengambil iktibar dari apa yang berlaku di sekeliling kita. Dalam masa yang sama kita mendoakan semoga orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, yang mendahului kita, yang kita kenal, jiran kita, sahabat kita, agar mereka semua diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diberikan kelapangan di alam sana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah taala juga mengampunkan kita apabila kita sampai di alam sana, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.